أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدني علما وفعلا مستقيما وهداية للصالح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أهلنا لمن نعرف بأوامرك ونعرف بنهيك سبحانك وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا وليفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. لا تكن مراعاة ترتيب Yang ke-84 mura'atu tartibil mishafi fima yuqra'u minal qur'ani fi hadhas sukuti wa ma yuqra'u ba'dal fatihati. Yang ke-84-nya bersangkutan dengan 82 dan 83. Jadi kita ulang sedikit. Masalah yang ke-82 dia katanya an yashtaghilal imamu fi sukuti bi dhikrin aw wal ishtighalu bil qiraati aula. Bersibuklah oleh imam pada diam, jadi diam selepas pada amin sebelum pada nak mulai baca surah. Pada sembahyang jahar, pada sembahyang jahriyah seumpama maghrib isya, an yashtaghilal imam fi sukut bi dhikrin dengan zikir. Tetapi kalau dengan Quran tu terlebih aula. Jadi maksudnya selepas pada amin, selepas pada Fatihah, selepas pada amin, maknanya disunatkan bersaktah di situ. Disunatkan saktah belum pada nak baca surah. Tetapi bagi imam tu disunatkan saktah kalau sembahyang tu sembahyang yang jahriyah, sembahyang yang bacaan nyaring, seperti sembahyang malam, maka sunat bagi imam tu memanjangkan akan saktah dia sekadar bacaan surah Al-Fatihah. Maka ketika dia bersaktah sekadar Fatihah tu disunatkan dia berzikir. Maka tetapi kalau dia baca ayat-ayat Quran pada masa itu terlebih aula daripada dia berzikir. Dan 83 dalam masa saktah sekadar Fatihah itu kalau berzikir pun boleh, kalau baca Quran pun boleh, tetapi baca tu sirran. Antakunal qira'atu awidh dhikru sirran, bahawa adalah bacaan Quran dan artinya berzikir itu baca dengan secara perlahan. Jadi maknanya selepas pada Fatihah bagi imam, selepas pada Fatihah bagi imam rakaat yang pertama dan yang kedua, bagi sembahyang maghrib isya, subuh, dia selepas pada baca Fatihah dengan secara nyaring, maka dia bersaktah. Ketika bersaktah tu dia baca Quran dengan secara lahan. Kemudian nyaringkan bacaan surah. Maka 84-nya dia katanya mura'atu tartibil mishafi. Tartibil mishafi. Mishafi atau mushafi. Boleh baca. Fima yuqra'u minal Qur'an. Mishaf tu apa dia? Dia kita ni panggil Quran, tetapi sebenarnya kalau
Yang sebuah gini tu panggil mishaf. Yang kita pegang ni, kita nak baca kita buka, nak baca kita buka, maka ini dipanggil mishaf. Adapun yang ditulis di dalam mishaf itulah ayat Quran. Yang dibaca tu ialah ayat Quran, itu dikatakan Quran. Adapun yang kita pegang sekarang, ini adalah mishaf. Ini adalah mishaf. Maknanya itu panggilannya berbeza. Nak kata buku pun begitulah, tetapi bukan kalau kitab biasanya kita panggil buku, kita panggil kitab. Tetapi yang ni kita panggil mishaf. Yang kita baca dengan mulut tu, itu adalah ayat Quran. Tapi biasanya orang Melayu panggil Quran. Beli Quran, baca pun baca Quran. Yang kita beli bukan beli Quran, beli mishaf. Kita beli mishaf. Apabila kita baca Quran di dalam mishaf. Begitu. Ya. Mura'atu tartibil mishafi. Mura'i tertib susunan mishaf. Fima yukra'u, pada barang yang dibacakan, minal Quran, daripada Quran, fi hadas sukuti, pada ini diam antara Fatihah belum pada surah. Wa ma yukra'u, dan barang yukra'u dibaca ba'dal Fatihati. Jadi maksud yang ke-84 ni dia daripada asalnya, masalah asal walaupun luar pada sembahyang sekalipun, asalnya kita sunat bagi kita baca Quran. Sunat kita baca Quran dengan mengikut tertib surah-surah di dalam mishaf. Ini asalnya. Asal daripada 84 tu ialah sunat apabila kita baca Quran tu, kita baca mengikut tertib yang ada di dalam mishaf. Maknanya kalau kita nak baca jadi satu khatam tu, kita mulai dengan Baqarah, surah Baqarah hingga sampai surah An-Nas. Jadi mengikut tertib dia yang tertulis di dalam Al-Mishaf. Yang tertulis di dalam Mishaf. Maka itu sunat lain pula, lain pada sunat kita baca Quran. Dengan maknanya kalau kita baca mulai daripada surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, naik kepada Qul a'udzu birabbil falaq, naik pada Qul huwallah, naik kepada Tabbat Yada, boleh jugalah, dapat jugalah satu khatamnya, tetapi tak mengikut tertibnya. Nak sunatnya kita mulai daripada awal surah Baqarah, surah Baqarah, kemudian ikut pula surah Ali Imran, kemudian ikut pula surah An-Nisa dan Al-Ma'idah. Akhir-akhir sampai surah An-Nas. Itu yang sunatnya apabila kita baca Quran. Contohnya bulan Ramadan kita nak khatamkan Quran, kita mulai daripada surah Baqarah, kemudian surah Ali Imran hingga seterusnya sampai surah An-Nas. Kemudian selepas pada surah An-Nas naik balik surah Al-Baqarah. Pusingannya begitulah. Selepas pada Qul a'udzu birabbin nas, kalau nak baca lagi naik pada Baqarah balik. Seperti kalau setahun tu selepas pada bulan 12, bulan 1 lah. Selepas pada bulan 12, jangan kata tidak ada. Selepas pada bulan 12, naik tahun 1. Naik bulan 1 balik. Selepas pada surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, naik Baqarah.
Begitu. Itu sekiranya kalau kita baca Quran, sunat kita baca mengikut tertibnya yang ada tulis di dalam Al-Mishaf. Ini tak kiralah di dalam sembahyang ke ataunya di luar sembahyang. Baca mengikut tertib tu sunat yang lain pula, lain pada sunat baca Quran. Maka daripada di situlah apabila kita baca surah-surah di dalam Quran, baca ayat, baca surah di dalam sembahyang, maka sunat bagi kitanya meraihkan, meliharakan, meraih tertib susunan mishaf. Fima yukra'u, pada barang yang dibaca daripada Quran. Mana Quran, ayat-ayat Quran, surah-surah yang kita baca tu, kita baca mengikut tertib. Fi hadhas sukut, pada ini diam bagi imam ketika selepas pada Fatihah belum pada surah. Wa ma yukra'u, dan barang yang dibaca ba'dal Fatihati. Jadi kita ni imam ni dua kalau sembahyang maghrib, sembahyang syurah pertama, yang kedua. Jadi selepas pada surah, selepas pada Fatihah, dia baca surah juga. Dia baca Quran juga, tapi baca dengan secara lahan. Selepas pada lahan tu, dia baca surah pula dengan secara nyaring. Maka kedua-dua itunya sunat bagi dia mengikut tertib. Mengikut tertib yang tertulis di dalam Al-Mishaf. Begitulah. Jadi tak kiralah baca surah mana-mana sekalipun, sekiranya kalau nak sambung pula dengan satu surah tu, maka kita mengikut tertib dia. Selepas pada satu surah, ambil surah yang sekamadan daripada dia. Maklum. Tertib tu maklum, tengok dalam mishaf. 85 kaunuhu akibahu. Keadaannya keadaan yang dibaca. Keadaannya keadaan yang dibaca dengan secara sembunyi, dengan secara lahan. Keadaannya keadaan yang dibaca dengan secara sembunyi. Akibahu, mengiringinya, tak ada salah. Kaunuhu, keadaannya keadaan yang dibaca dengan secara lahan. Ma yaqra'uhu ba'dal Fatihah jahran. Kaunuhu, keadaannya keadaan yang dibaca dengan secara nyaring. Akibahu, mengiringinya, mengiringi yang dibaca dengan secara lahan. Itu sunat yang lain pula. Jadi maknanya yang ke-85 mana selepas pada kita baca Fatihah, kalau kita jadi imam, selepas pada kita baca Fatihah, kalau kita jadi imam tu, yang kita baca dengan secara lahan saat itu, sebelum pada yang kita baca dengan secara nyaring. Lagi pulanya kita mengikut tertibnya. Contohnya kalau kita jadi imam lah, selepas pada amin, selepas waladdallin amin, kita baca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca dengan secara lahan. Kita selepas pada amin tu kita baca surah Al-Falaq dengan secara lahan. Maka apabila kita nak baca dengan secara nyaring tu, kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Begitu dah. Jangan naik kepada Qul huwallah. Begitu tertib dia begitu. Jadi pendek katanya, ingat katanya apabila kita nak baca Quran, kalau surah yang panjang tu tak apalah, mengikut tertib ayat-ayat dia. Tetapi kalau surah pendek, apabila selepas pada satu surah kita nak sambung dengan satu surahnya, sunatnya kita ambil ayat yang kamadin, surah yang kamadin daripada dia, mengikut tertib yang tertulis dalam mishaf. Begitulah. 86 qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihati. Ini maksud katanya sunat baca surah. Qira'atu syai'in, bacakan sesuatu daripada Quran.
ba'dal fatihati, kemudian daripada Fatihah. Jadi selepas pada kita baca Fatihah, lepas tu nak kemudian amin, kemudian bersaktah, selepas tu kita baca surah, baca Quran. Qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati, bacakan sesuatu daripada Quran kemudian daripada Fatihah. Tengok dia cakapnya bacakan sesuatu daripada Quran ba'dal Fatihah, dia tak kata bacakan satu surah. Jadi mana kata bacakan sesuatu tu boleh jadi satu surah, artinya tak sampai satu surah. Satu surah artinya tak sampai satu surah, ikutlah. Jadi yang ke-86 naknya bagi ada selepas pada Fatihah rakaat pertama yang kedua, bagi ada bacaan surah. Tak kiralah sembahyang mana-mana sekalipun, sembahyang yang nyaring, sembahyang yang lahan, sama saja. Jadi yang 86 tu nak bagi ada baca Quran selepas pada baca Fatihah. Nak baca ayat 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat ke, nak baca satu surah ya, yang pendek ke, macam mana itu kira lain. Nak cerita katanya yang ke-86 tu yang sunatnya bagi ada bacaan Quran selepas pada Fatihah belum pada nak rokok. Belum selepas pada Fatihah, selepas pada amin, belum pada nak rokok, pada rakaat pertama yang kedua itu bagi ada bacaan sesuatu daripada Quran. Nak baca satu ayat ke, 2 ayat, 3 ayat ke, artinya nak baca satu surah yang pendek-pendek ke, itu sunat lain pula. Itu kira lain pula. Pendek kata di sini semata-mata nak cerita kata sunatnya bagi ada baca sesuatu pada Quran, kemudian daripada baca Fatihah belum pada nak rakaat, pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Habis di situ. Kemudian yang nak baca selepas pada Fatihah belum pada rakaat tu yang mana? Nak baca lah. Tetapi yang mana kita nak bacanya? Ni nak kiranya. 87 an yakuna ghairal Fatihati. Bahawa adalah ia sesuatu daripada Quran yang kita nak baca kemudian pada Fatihah belum pada rakaat tu ghairal Fatihati, lain daripada surah Fatihah. Sebab surah Fatihah pun Quran juga. Tapi yang sunatnya kita ambil surah-surah atau ayat-ayat yang lain daripada Al-Fatihah. Jadi kalau tak ingat tu nak buat macam mana? Dia ingat dalam sebuah Quran tu dia ingat surah Al-Fatihah saja. Yang lain dia tak ingat. Maka selepas pada Fatihah itu jadi wajib. Selepas pada Fatihah baca Fatihah pula untuk jadi sunat. Bagi orang yang tak hafal, tak boleh nak baca yang lain daripada Al-Fatihah. Sekiranya kalunya gitu. Boleh jadinya seorang tu dia pandai baca, dia hafalnya Fatihah saja. Lain pada Fatihah dia tak hafal, walaupun qul huwallahu, walaupun inna a'tainakal kautsar pun tak terhafal. Maka nak buat macam mana dia? Maka selepas pada dia baca Fatihah, itu jadi wajib. Selepas pada baca Fatihah, disunatkan baca Fatihah balik atas nama baca surah. Tetapi bagi orang yang ada hafal ayat-ayat yang lain, maka sunatnya selepas pada Fatihah tu baca surah atau ayat yang lain daripada Al-Fatihah. Gitu. Ini sunat yang lain pula. Jangan baca sunatnya jangan pilih ambil yang lain daripada surah Al-Fatihah yang dibaca selepas pada Fatihah yang wajib, belum pada rakaat itu.
Maknanya kalau dia orang yang hafal Fatihahnya, orang yang hafal yang lain-lain lagi itu sekiranya kalau dia baca Fatihah kali yang pertama untuk jadi fardu. Kemudian dia ulang pula Fatihah untuk jadi sunat. Maka ulangan Fatihah itu tak hasil sunat baca surah selepas pada Fatihah. Sebab dia tidak boleh gunakan suatu perkara, suatu benda, benda yang satu, benda yang sama untuk nak tunaikan yang sunat, untuk nak tunaikan yang fardu pada masa yang sama, pada tempat yang sama. Sebab semuanya dibuat dalam masa berdiri. Maka kita guna surah Al-Fatihah untuk tunaikan wajib. Sebab baca Fatihah pada setiap rakaat itu adalah wajib. Maka nak guna Fatihah pula untuk nak jadi sunat. Tidak ada begitu. Tak ada begitu. Maknanya sekiranya kalau dia tu hafal Quran, ada boleh baca surah yang lain, baca surah yang lain. Jangan baca surah Fatihah di situ. Di tempat belum pada rakaat selepas pada Fatihah yang wajib, belum pada rakaat tu jangan baca surah Fatihah sebab tak hasil sunat. Tak hasil sunat baca ayat Quran belum pada rakaat selepas ada Fatihah. Tapi baca semata-mata baca tu sunat semata. Begitulah. Yang ke-88 an yaqra'a salasa ayatin fa aksara. An yaqra'a bahawa bacalah ia salasa ayatin fa aksara. Bacalah ia akan 3 ayat maka terlebih banyak. Paling kurangnya 3 ayat. Pendek-pendek pun tak apalah. 3 ayat artinya terlebih banyak. Jadi maknanya nak baca selepas pada Fatihah belum pada nak rakaat itu baca apa dia? Bacanya 3 ayat artinya lebih banyak daripada 3 ayat. Ini kira katanya yang paling aula, yang paling afdal. Sekurang-kurang afdal. Tetapi untuk nak dapat fadilah baca surah, baca ayat Quran selepas pada Fatihah belum rakaat itu kita baca 1 ayat walaupun pendek dah memadai. Contohnya waladdallin amin qul a'udzu birabbin nas. Habis itu Allah Akbar turun rakaat. Dah dapat dah fadilah baca ayat Quran selepas pada Fatihah belum pada rakaat. Dah dapat. Tapi kurang sempurna. Nak semata-mata nak panggil kata dah baca surah, dah baca surat tu daripada Quran belum pada rakaat, selepas pada Fatihah belum pada rakaat, kita baca qul a'udzu birabbin nas. Allahu Akbar turun rakaat. Itu dah hasil dah. Dah masuk dah. Katanya kita dah baca. Tetapi itu kekurangan afdal. Nak bagi sepenuhnya, sekurang-kurang sempurnanya 3 ayat. 3 ayat. Begitu. Maka 3 ayat ni kenapa dikatakan 3 ayat? Sebab sekurang-kurang satu surahnya surah yang paling pendeknya 3 ayat. Satu surah paling pendek satu surahnya ialah 3 ayat. Seperti ialah surah Inna A'tainakal Kautsar. Surah tu surah yang paling pendek, terkandung di dalamnya 3 ayat. Maknanya kalau kita baca selepas pada Fatihah kita baca Inna A'tainakal Kautsar itu dah dapat 3 ayat. Lain pula dapat satu surah. Kita dapat satu surah, kita dah dapat 3 ayat yang dibaca. Begitulah. Itu yang sunat. Kemudian itu khilaf di antara ulama yang mana terlebih baik dengan satu surah yang pendek artinya satu ayat yang panjang. Tengok setengah-setengah ayat daripada surah Al-Baqarah tu satu ayat dia lebih panjang daripada surah Qul a'udzu birabbin nas lagi, lebih panjang daripada Inna A'tainakal Kautsar lagi. Maka di situ khilaflah. Setengah katanya kalau sama-sama panjang
satu surah dengan satu ayat. Satu surah dengan satu ayat kalau sama-sama panjang lebih kurang, panjangannya lebih kurang, maka aulanya satu surah. Lebih aulanya satu surah. Tapi dia khilaf di sini, setengah kaum, setengah ulama dia kata macam mana pun satu surah lebih afdal daripada tak sampai satu surah. Walaupun pendek, walaupun panjang sekalipun. Kita baca satu surah tu lebih afdal daripada baca tak sampai satu surah. Setengah dia katanya tak kira begitu, tak kira katanya surah tu afdal, dia kata yang mana panjang, yang itulah afdal. Yang mana lebih panjang, yang itulah afdal. Walaupun yang panjang tak sampai satu surah sekalipun. Walaupun yang panjang tak sampai satu surah, baca satu ayat tetapi lebih panjang. Yang ni baca satu surah tapi pendek, maka yang panjang tu lebih afdal. Jadi itu kaum yang kedua. Kita ulang balik. Kaum yang pertama dia katanya satu surah lebih afdal daripada tak sampai setengah surah. Walaupun satu surah itu lebih pendek sekalipun. Contohnya kalau dipilih antara kita nak baca Qul a'udzu birabbin nas dengan kita baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin sampai ke Ulaika Humul Muflihun. Di situ. Di situ jadi kalau kita mulai kita nak baca jadi dua pilihan bagi kitanya. Antara surah Qul a'udzu birabbin nas atau surah Qul huwallahu ahad. Memang itu satu surah. Dan ayatnya dan yang kita nak baca Alif Lam Mim pada awal Baqarah atau ayat kursi misalnya. Awal Baqarah Alif Lam Mim sampai ke Ulaika Humul Muflihun belum pada sawaun alaihim tu. Jadi di situ khilaf di antara ulama. Setengah dia katanya satu surah lebih afdal walaupun pendek. Maka tilik kepada itu maknanya kita baca surah Qul huwallahu ahad tu lebih afdal daripada kita baca ayat kursi. Artinya lain-lain lagi. Lebih afdal daripada kita baca Alif Lam Mim Zalikal Kitab sampai ke Ulaika Humul Muflihun. Itu setengah ulama katanya begitu. Ada pula setengah tu dia katanya yang panjang terlebih afdal. Setengah dia katanya yang mana afdal, yang lebih panjang itu yang lebih afdal. Walaupun yang panjang itu tak sampai satu surah, walaupun yang panjang itu satu ayat sekalipun. Kira katanya yang mana lebih panjang, yang itulah lebih afdal. Itu dia khilaf. Jadi mengikutkan yang kedua tu sekiranya kalau berlawanan di antaranya, jadi kita ni jadi sebuah salah nak baca satu ayat ke nak baca satu surah. Masa ada seminit masalah. Contohnya nak baca 1 minit masalah, nak baca satu surah ke nak baca satu ayat dua ayat ke, maka katanya yang lebih panjang tu yang afdal. Itu yang muktamad di si Imam Ramli. Dia ada khilaf di antara Ramli dan Ibn Hajar. Jadi pendek katanya kita ni kalau nak ikut tu ada kesemuanya. Ada yang kata satu surah lebih afdal, satu yang panjang tu lebih afdal. Jadi janjinya kita baca lah. Baca jadi bagi sekurangnya 3 ayat. Kita nak mengikut, nak ambil dua-dua pendapat tu, kita bacalah satu surah ke, artinya tak sampai satu surah pun sama, tetapi sekurang-kurangnya bagi boleh dapat 3 ayat. Kalau baca satu surah pun seperti surah Qul huwallah dan masalah, itu pun dah lebih pada 3 ayat, lagi pulanya dapat satu surah.
dapat sudahkan satu surah. Tetapi kalau tak nak baca daripada surah yang pendek-pendek, kita nak ambil ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah kemasalan, paling kurangnya kita ambil 3 ayat. Kalau kita nak baca surah Baqarah tetapi tak ada nak baca semua surah Baqarah, maka paling kurangnya sekurang-kurang afdalnya kita baca 3 ayat. Sekurang-kurang afdal. Maknanya nak yang afdalnya lebih banyak daripada 3. Jadi maknanya 3 peringkat. Nak bandingnya seperti kita baca tasbih di dalam rakaat. Nak dapat sunat bertasbih dalam rakaat, 1 kali dah hasil sunat. 1 kali dah hasil sunat. Kemudian kalau baca 3 kali itu sekurang-kurang afdal. Maknanya 1 kali itu semata-mata untuk nak dapat sunat. Afdal tak ada lagi. Kita tasbih 1 kali untuk nak dapat, untuk nak boleh panggil kata kita dah bertasbih dalam rakaat. Dapat yang afdal lagi? Belum lagi. Maka kita tasbih 3 kali, mana sekurang-kurang afdal. Nak sempurna afdalnya 11 kali. Nak sempurna afdalnya 11 kali. Begitu. Maka begitu juga masalah satu baca surah, baca Quran selepas pada Fatihah belum pada rakaat tu, nak dapat pahalanya, kita bagi baca satu surah pun dah hasil. Tetapi sekurang-kurang afdalnya 3 ayat. Sekurang-kurang afdalnya 3 ayat. Dapat satu surah ke tak dapat satu surah, sama. Yang kita nak sempurna afdalnya bagi lebih banyak daripada 3 ayat. Nak dapat sempurna afdalnya lebih banyak daripada 3 ayat. 4, 5, 6 katalah. Panjang pendek itu terpulanglah. Itulah masalah yang ke-88. Sekurang-kurang afdalnya 3 ayat. Nak yang sempurna lebih banyak. 89 an takuna qira'atul Qur'ani ba'dal Fatihati fi subhi wal ulayaini min sa'iris salawati illa al-ma'mum idza sami'a qira'ata imamih. Jadi yang 89-nya selepas pada Fatihah belum pada rakaat. Selepas pada Fatihah belum pada rakaat. Disunatkan baca ayat Quran. Disunatkan baca sesuatu daripada Quran seperti yang dikata pada masalah 86 tadi. Maka soalnya setiap rakaat ke kita nak baca surah itu? Nak baca selepas pada Fatihah belum pada rakaat tu, nak bacakan sesuatu daripada ayat Quran tu setiap rakaat bagi sembahyang ke? Sebab Fatihah wajib tu setiap rakaat kan. Pada setiap kali kita berdiri diwajibkan kita baca Fatihah. Kemudian sunat selepas pada Fatihah itu setiap rakaat juga ke? Maka inilah jawabnya. Benda ni kita dah maklum. Dia katanya antakuna qiraatul Quran, bahawa adalah baca Quran, bacakan sesuatu daripada Quran itu ba'dal Fatihati, kama daripada Fatihah. Yang kata kena baca Quran belum pada rakaat, selepas pada Quran selepas pada Fatihah belum pada rakaat tu ialah fi subhi, pada semua sembahyang subuh. Memanglah subuh tu 1 dan 2. Rakaat pertama, rakaat yang kedua. Wal ulayaini, dan 2 rakaat yang kedua, yang pertama. Mana ulayaini, mana 2 rakaat yang pertama. Rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Fi sa'iris salawati, pada yang baki daripada sembahyang. Pada yang tinggal lagi daripada sembahyang. Mana setiap sembahyang lain pada subuh tu rakaat pertama dan yang kedua disunatkan baca Quran, satu daripada Quran selepas pada Fatihah belum pada rakaat. Jadi macam kita yang kita maklum itulah. Baca surah bila rakaat pertama dan yang kedua.
Adapun rakaat yang ketiga kalau sembahyang maghrib, rakaat ketiga yang keempat sembahyang isyak, maka ada khilaf. Ada khilaf. Setengah kata sunat, setengah katanya tak sunat. Pada rakaat yang kata sunat baca suatu daripada Quran selepas kemudian daripada Fatihah belum pada rakaat tu ialah sembahyang subuh dan rakaat pertama yang kedua bagi sembahyang yang lain-lain daripada subuh. Adapun rakaat yang ketiga bagi maghrib, sunat ke tidak baca surah, baca Quran selepas pada Fatihah. Rakaat yang ketiga dan keempat bagi umpama isya, sunat ke tidak, maka itu ada khilaf. Itu ada khilaf. Maka kaum qadim dalam mazhab kita Syafi'i, kaum qadim katanya tak sunat. Kaum qadim katanya tak sunat. Adapun kaum jadid dia katanya sunat tetapi jangan panjang. Jadi maknanya rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat sunat juga mengikut kaum jadid. Baca surah. Baca surah. Tetapi jangan panjang, pendek-pendek saja. Maka itulah dalam mazhab kitanya ada dua kaum jadid dan kaum qadim. Kaum qadim katanya tak sunat. Pada rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat tak sunat. Tetapi kaum jadid dia kata sunat tapi jangan panjang semacam rakaat pertama yang kedua lah. Itu khilaf. Di antara kaum jadid dan kaum qadim. Tetapi yang muktamadnya, yang asahnya ialah kaum qadim di sini. Masalah di sini, masalah bacaan surah pada rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, yang asahnya ialah kaum qadim. Jadi sebab tu kita masyhur katanya rakaat yang ketiga, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat tak disunatkan baca sesuatu daripada Fatihah. Tak disunatkan kita baca. Mengikut kaum qadim, yang mana kaum qadim inilah diamalkan sekarang. Begitulah. Jadi pada katanya yang paling sahih, yang paling asah dalam mazhab kitanya, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat tak disunatkan baca surah. Tapi kalau nak baca juga pun tak mengapa, tidak mengganggukan, tidak membatalkan sembahyang. Tetapi kalau mengikut yang asahnya, asahnya ialah tak disunat. Begitu. Jadi kaum qadim lebih asah di sini. Pada masalah ini saja, pada masalah ini dia dalam mazhab kitanya kaum qadim dengan kaum jadid tu dia didahulukan kaum jadid kesemuanya. Melainkan lebih kurangnya 50 masalah saja. Lebih kurang tu saja, lebih kurang 50 masalah kaum qadim lebih asah daripada kaum jadid. Kaum qadim lebih asah pada kaum jadid pada lebih kurangnya 50 masalah saja. Lain pada tu lebih sahihnya ialah kaum jadid kesemuanya. Setengah daripada masalah katanya kaum qadim lebih sahih daripada kaum jadid, masalah di sini. Masalah sunat ke tak sunat baca surah selepas pada Fatihah, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Jadi kita maklum sekarang katanya, jadi keputusan ulama katanya asahnya tak sunat baca surah pada rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat mengikut kaum qadim. Gitulah. Illal ma'mumu, malaikan orang yang jadi makmum. Idza sami'a qira'ata imamih, apabila dengar oleh makmum akan bacaan imamnya. Jadi disunat tu lain pada makmum, disunatkan baca sesuatu daripada Quran selepas pada Fatihah pada rakaat yang pertama, yang kedua belum pada rakaat itu. Disunat tu bagi imam dan bagi makmum yang tak dengar bacaan imam.
Kalau makmum yang dengar bacaan surah bagi imam, maka bagi makmum itu tak sunat dibaca, bahkan sunat dengarkan bacaan imam. Tetapi setakat mana dengar di sini, nak dengar tu dengar nyata. Jangan dengar hujung-hujung telinga, tak tahu kata huruf apa dia sebut tu. Itu sunat baca sendiri. Dimaksud kata apabila makmum dengar akan bacaan surah bagi imam, maka tak sunat bagi makmum tu baca, bahkan sunat bagi makmum tu dengar. Kalau tak dengar, sunat baca surah sendiri. Maka di situ masalah dengar setakat mana? Dengar tu nyata. Dengar tu nyata. Jadi maknanya bukan dengar hujung-hujung telinga, dengar jauh-jauh, tak kata tak dengar suara tu, tetapi tak tahu kata huruf apa. Kalau dia cakap dengan bahasa Melayu, kita tak faham. Kita dah orang Melayu, tapi dia cakap Melayu, dengar, tapi tak faham, tak tahu kata dia cakap apa. Maka kira katanya tak dengar. Maksud kata dengar di sini, dengar yang nyata. Kalau kita pandai bahasa Arab, pandai tafsirnya, kita faham yang dia baca. Jadi kalau alif nyata kata alif, kalau ba tu nyata kata ba sebutan dia. Ta nyata kata ta, sa nyata kata sa, jim nyata kata jim. Dalam bacaan ayat Quran bagi imam tu, itu dikira kata dengar. Tetapi kalau dengar tak tahu kata apa yang dia baca, maka itu kira katanya tak dengar. Maka ketika itu tak dengar langsung atau dengar tapi tak nyata, maka sunat bagi makmum baca surah sendiri. Tetapi kalau dia dengar nyata, maka tak sunat baca, bahkan sunat dengar apa yang dibaca oleh imam. Itulah. Maksud katanya itulah maksud katanya illal ma'mum idza sami'a qira'ata imamih. Malaikat makmum tak sunat dia baca kalau dia dengar. Maka bahkan sunat bagi dia tu apa dia? Dengarkan bacaan imam. Tak sunat dia baca sendiri. Kalau dia dengar sebagai dengar yang nyata. Dengar yang nyata, dengar yang jelas. Sebiji-sebiji lah. Dengar sebiji-sebiji lah. 90 ayyastami'al ma'mumu li qira'ati imamih. Ayyastami'al ma'mumu, bahawa perhati dengar oleh makmum li qira'ati imamih. Dia dengar tu lain. Dengar tu apabila suara masuk dalam telinga kita tu, dengar. Tapi yastami'a maknanya kita perhati dengar. Jadi bukan katanya kita tu lalai, jangan begitulah. Apabila imam baca surah tu, kita perhati kepada bacaan dia. Nak diperhati dengar oleh makmum akan bacaan imam. Sekiranya kalau imam tu tersangkut, kita boleh tegur. Kita boleh sambung. Tu nak perhati sampai begitulah. Kita perhati dengar dia baca tu. Kalau biasanya imam tu dia pesan kepada kita makmum. Nanti perhati dengar kepada bacaan dia. Takut-takut dia terlupa atau terlangkah ayat. Maka apabila kita sembahyang tu dia baca surah, kita perhati dengar lah. Sekiranya kalau dia tersangkut tu kita boleh sambung. Kalau kita ingat, kalau kita terhafal juga. Kalau kita hafal Quran juga. Dengar semata-mata dengar tu adalah sunat. Dengar dengan sebab kita tu duduk dekat dengan imam tu, kita dengar tu, dengar semata-mata dengar tu adalah sunat. Tetapi perhati dengar tu, dengar betul-betul dengar, perhatikan pendengaran kita akan bacaan imam tu sunat yang lain pula. Ya, kalau kita tak perhati dengar tu, kalau imam tu tersangkut, kita orang hafal Quran, kita tak boleh nak sambung. Kita tak boleh nak sambung. Tetapi kalau kita perhati dengar akan bacaan imam, sebiji-sebiji kita perhati dengar, sekiranya kalau dia sangkut, kita boleh sambung. Kalau kita ni hafal Quran. Gitu.
91 an yaqdiyal masbuqus surata fima ya'ti ba'da salami imamihi idza lam yudrikha fima lahiqahu ma'ahu. Sunat yang ke-91-nya an yaqdiyal masbuqu, bahawa qada oleh makmum yang masbuk. Dikarenakan makmum masbuk tu ialah di sini ialah makmum yang mengikut imam pada rakaat yang kedua bagi imam. Artinya yang kedua, yang tiga, yang keempat. Maknanya masbuk di sini ialah makmum yang rakaatnya kurang daripada rakaat imam. Pendeknya mudah senang cakapnya begitulah. Mana di imam 2 dia baru 1, imam 3 dia baru 1, imam 4 dia baru 1. Begitulah, atau mengikut pada imam tu pada tahiyat akhir bagi imam. Tetapi itu tak masuklah. Jadi dia begini. Dia katanya an yaqdiyal masbuku, bahawa qada oleh makmum yang masbuk as-surata akan bacaan surah. Tetapi bukan maksud surahnya ialah sesuatu daripada Quran. As-surata yakni sesuatu daripada Quran. Qada tu bila fima ya'ti, pada barang yang mendatang mengerjalah ia makmum ba'da salami imamih. Fima pada rakaat-rakaat yang dia tambah. Fima pada barang ini pada rakaat-rakaat yang dia tambah, yang dia muspenakan, yang dia datang, yang mengerjakan kemudian pada salam imam. Idza lam yudrik, nak qada tu bila idza lam yudrikha, apabila tidak dapatkan dia kan surah fima lahiqahu, pada barang yang menghubungilah ia akan dia serta imam. Jadi maksudnya begini, kita makmum yang masbuk. Contohnya kalau kita semayang Isya masalah, kita mengikut imam pada rakaat yang ketiga bagi imam. Kita mengikut imam pada rakaat yang ketiga bagi imam. Imam berdiri rakaat yang ketiga, kita mulai mengikut dia. Jadi kita masuk 1, imam masuk 2, masuk 3. Maka selepas pada kita baca surah, selepas pada kita baca Fatihah, imam terus rakaat. Apabila naik rakaat yang kedua bagi kita, rakaat yang keempat bagi imam juga. Selepas pada imam baca Fatihah, selepas pada kita baca Fatihah, imam terus rakaat. Jadi kita tak sempat nak baca surah, nak baca sesuatu pada Quran di situ. Maka apabila imam beri salam, kita naik rakaat yang ketiga. Maka selepas pada Fatihah sunat kita baca surah di situ untuk jadi qada. Sebab keluputan tak sempat nak baca pada rakaat yang pertama, kita qada pada rakaat yang ketiga ketika selepas pada salam imam, ketika kita mencukupkan bilangan rakaat kita. Itu maksudnya begitu. Maknanya ganti balik. Tetapi kalau begini tak payah qada. Contohnya kita mengikut imam pada pada tasyahud awal bagi sembahyang Isya masalah. Imam duduk tasyahud awal, kita mulai mengikut. Apabila imam baru berdiri baca Fatihah, kita pun berdiri baca Fatihah juga. Lepas tu imam tu dia bacaan Fatihah dia tu slow sangat. Dia bacaan dia lambat. Kita bacaan Fatihah kita cepat. Maka selepas pada kita baca Fatihah tu, imam belum rakaat lagi. Kita ada masa lagi untuk baca surah. Kita pun baca surah. Kita dah baca surah di situ. Maka selepas pada kita baca surah tak berapa lama, imam pun rakaat. Rakaat naik kepada rakaat yang keempat. Imam pun baca Fatihah. Dia baca slow lah. Baca Fatihah. Kita bacaan kitanya laju sikit. Jadi selepas pada kita baca Fatihah, belum pada imam nak rakaat, sempatlah kita baca surah di situ. Kita pun ada baca surah juga walaupun pendek. Maka selepas pada imam beri salam, kita bangkit,
kita tambah, kita bangkit rakaat yang ketiga, yang keempat, maka di situ tak payah kita qada sebab kita dah baca. Sebab kita dah baca pada masa kita dalam rakaat pertama dan yang kedua. Maka apabila imam beri salam, kita tambah rakaat yang ketiga, yang keempat, tak payah baca lah, tak payah qada lah sebab kita dah baca. Sekiranya kalau pada rakaat contohnya tadi, kalau kita mengikut imam tu rakaat yang pertama kita, rakaat yang ketiga imam, maka imam baca laju, sama laju dengan kita. Kita selesai amin, dia pun amin, dia rokok, kita pun tak ada masalah nak baca surah. Maka dirupa di situnya sunat kita qada. Sunat kita qada. Kalau maghrib macam mana? Kalau maghrib tu contohnya kita mengikut imam pada rakaat yang kedua bagi imam, atau rakaat yang ketiga bagi imam. Tapi kalau rakaat yang kedua, tak. Bukan. Kalau sembahyang maghrib tu kita mengikut imam pada rakaat yang ketiga saja. Sebab rakaat yang kedua imam baca nyaring lagi. Kalau maghrib tu imam baca, kita mengikut imam pada rakaat yang ketiga. Maka rakaat satu kita, rakaat tiga bagi imam. Kita tak sempat baca surah. Imam pun dah tak baca sebab ia rakaat yang ketiga bagi dia. Jadi kita tak sempat baca surah selepas pada Fatihah, maka selepas pada imam beri salam, selepas pada imam beri salam, kita naik rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua tu asalnya sunat. Itu bukan qada lagi. Apabila kita naik rakaat yang ketiga, di situ qada. Di situ qada. Sebab kalau kita sembahyang maghrib tu, imam rakaat yang ketiga, kita rakaat satu. Kita tak sempat baca Fatihah. Jadi, imam selepas pada beri salam oleh imam, kita nak 2 rakaat lagi kan. Kita nak 2 rakaat lagi. Maka apabila imam beri salam, kita naik berdiri kepada rakaat yang kedua. Maka di situ asal dia begitu. Situ tempat asalnya. Bukan qada lah di situ, tempat asal. Jadi mudah katanya, tunailah di situ. Apabila kita naik rakaat yang ketiga, di situ tepat kita qadanya. Sebab rakaat pertama kita tak sempat nak baca surah, maka kita ganti balik pada rakaat yang ketiga pada sembahyang maghrib. Begitulah. Jadi apa nak katanya, disunatkan kita qada. Kita ganti balik yang mana apabila kita tak sempat nak baca, tak sempat nak baca pada rakaat yang pertama bagi kita, tak sempat nak baca pada rakaat yang kedua bagi kita, sekiranya kita ni makmum yang masbuk. Maka sunat ganti balik selepas pada imam beri salam. Tu tengoklah keluputan 1 rakaat ke 2 rakaat. Tu kira qada balik. Maka kita akhir di situ. Masalah bacaan surah itu selepas pada Fatihah belum rakaat tu belum selesai lagi. Kita akhir di situ dulu, insya-Allah kita sambung lagi esok pada kata 92 As-Suratul Kamilah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal